Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi wajibati alaina ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم، يا رب موسى وعيسى، ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid Al-Hidayah serta Jawatan Kuasa, yang dimuliakan Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, para asatizah, juga yang dimuliakan Tuan-tuan Haji, Wal Hajah, sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam, setinggi-tinggi puji dan syukur, dengan puji dan syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia taufik serta hidayah daripada Allah, dan pada hari ini dengan rahmat kasih sayangnya Allah Ta'ala pada kita, sekali lagi Allah Ta'ala pilih kita, diletakkan kita di tempat yang dia sangat suka di dunia ini, yang namanya masjid. Dan sekali lagi tuan-tuan kasih Allah Ta'ala mampu, Allah Ta'ala pilih kita, dijadikan kita sebagai hamba-Nya yang taat perintahnya, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kerana ini terus kekal dalam diri kita, sentiasa dalam taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kejayaan kita dalam kita mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya apa yang 4 dalam rukun Islam, yang 5 yang 4,
Apa dia? Solat, zakat, puasa, haji. Dalam nak kita amalkan perkara itu, ulama kata apa? Kejayaan kita dalam mengamalkan perkara-perkara itu ialah sejauh mana kita semua dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang ikut siapa? Zakat ikut siapa? Puasa ikut siapa? Haji ikut siapa? Jadi kalau kita lihat dalam kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu kita berimannya kepada Allah. Dalam kita beriman kepada Allah ada amal yang diperintahkan oleh Allah. Ikut cara siapa? Sebelah dia tu Muhammadan Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Jadi ini dua kalimah. Kalau kita tak ucapkan dalam sehari semalam 5 kali, ada masalah dalam solat kita. Ya, wajib bagi kita 5 kali bagi solat fardu. Kita tambah pada sunat-sunatnya jadi 9 kali kita kena ucapkan. Atas maksud apa? Memperbaharui iman. Memperbaharui iman kita. Ya, iman dengan Allah Ta'ala. Ucapannya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi alhamdulillah hari ini dengan kalimah yang samalah, dengan kalimah yang samalah yang Allah Ta'ala beri kita kekuatan, kemampuan kita berkumpul hari ini untuk kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan semuanya diberi kekuatan, kemampuan, bukan semuanya yang diberi sehat, diberi kuat, bukan semuanya yang diberi ruang ada peluang. Jadi syukur pertemuan hari ini selepas kita solat fardu subuh berjamaah, taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pilih lagi kita isi peluang yang ada, ya, isi ruang yang ada hari ini untuk kita sama-sama meraihkan satu majlis ilmu yang mudah-mudahan dengan majlis ini nanti tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, puan-puan, ia turunnya malaikah, turunnya sakinah atas diri kita. Nazalat alaihimus sakinah, insya-Allah. Kenapa duduknya kita ini ialah semata-mata untuk cari ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Nazalat alaihimus sakinah. Turunnya kita ini, Allah akan turunkan ketenangan dalam jiwa kita. Roh kita akan tenang rasa. Jadi mudah-mudahan hati kita, jadi hak kita lah mudah-mudahan. Dan yang kedua, mudah-mudahan dengan asbabnya hari ini kita dapat duduk seketika mengisi ruang yang ada, ghasyiyatuhumur rahmah. Kita akan diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah. Penuh dengan rahmat kasih sayang Allah hari ini. Kerana apa dia kasih dan sayang kepada kita? Kerana kita sayang dan kasih pada Allah. Kerana kita suka pada apa yang Allah suka. Hari ini tuan-tuan bukan Allah Ta'ala solat seorang-seorang di rumah dengan solat di masjid, mana Allah lebih suka? Bukan mana Allah suka lah. Dua-dua Allah suka. Kerana ada namanya sembahyang, Allah suka. Tapi mana lebih suka? Berjamaah kan? Berjamaah di rumah dengan di masjid, mana lebih suka? Di masjid berjamaah sedikit orangnya, dengan berjamaah yang jamaahnya ramai, mana lebih Allah suka? Insya-Allah. Ya Allah Ta'ala pilih kita hari ini, ya tak? Dan yang ketiga, mudah-mudahan nanti ni kita tinggalkan majlis, mudah-mudahan khaffat alaihimul malaika. Ya, belum lagi kita tinggalkan majlis, Allah Ta'ala kurniakan apa? Utuskan malaikat untuk mengelilingi kita. Malaikat yang apa? Malaikat yang mohon pada Allah, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Allah utuskan malaikat khusus hari ini mengelilingi kita bagi yang duduk dalam majlis ilmu yang dikatakan khaffathumul malaikah. Kita sekarang dikelilingi oleh malaikat yang tak putus-putus mohon kepada Allah, Allah kau ampuni dia ya Allah. Allah kau sayangi dia. Kan kita pernah dengar perkataan itu, pernah dengar? Tak pernah. Kalau dengar kita lari ni kita. Kalau kita dengar malaikat berdoa, Allahumma ghfir lahu warhamhu ya Allah. Ampuni dia ni ya Allah. Kau kasih dia, cabut kita. Dalam hadis dah kita pernah dengar, subhanallah. Istimewa tuan-puan, insan istimewa hari ni. Datang berkumpul-kumpul sekejap je. Tunggu syuruk kita balik untuk cari masa sembahyang isyraq. Sekejap dia tak lama pun. Kemudian yang saya juga tuan-tuan sangat berharap hari ini
Raih lah perkara ini sungguh-sungguh. Kerana apa? Istimewanya apa? Disebut dalam hadis, wa dzakarallahu fi man indahu, tuan-tuan, nanti Allah akan sebut nama tuan-tuan puan-puan di kalangan malaikat yang berdekatan dengan istimewa sangat. Disebut, bukan sebut jamak. Sebut seorang-seorang macam mana mulianya ya. Orang yang suka duduk dalam majlis ilmu, orang yang hanya raih panggilan Allah Ta'ala, korban sedikit masa, tinggalkan rumah sementara untuk kita pergi ke satu tempat yang Allah sangat suka, yang namanya apa? Masjid. Rujuk dalam kitab Muntakhab Hadis, apa cerita tentang masjid ini yang menandakan Allah sangat suka, yang biasa kita dengar apa disebut dalam hadis, ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Tempat dekat dunia ni yang Allah Ta'ala paling suka ialah namanya masjidnya diturut masajiduha. Berbanding dengan satu lagi disebut apa? Wa abghadul bilad ilallahi ta'ala aswatuha. Tempat yang Allah abghadha, yang Allah tak berapa suka di dunia ni ialah aswatuha, yang namanya pasar-pasar. Tuan-tuan puan-puan, hari ni ya Allah, Allah pilih kita diletakkan di dalam masjid hari itu. Tak bersyukur ke? Syukurlah kita hari ni Allah pilih kita. Diberi pinjam segala-galanya, diberi pinjam. Bangun tadi dah diberi pinjam nyawa semula di kita. Kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Syukurnya diberi pinjam nyawa ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah, yang menghidupkan aku ya Allah selepas engkau matikan tadi ya Allah. Lepas tu kita kembali ke mana? Wa ilaihi nusyur, kembali kepada Allah. Ni hari ni datanglah masjid, di tempat kita kembali kepada Allah sebelum kita dikembalikan oleh Allah Ta'ala lama, yang nanti kita menyesal dan menyesal. Dulu di dunia tak ingin pun nak dengar cerita akhirat. Dekat akhirat yang ada berapa dengar? Kerana tak ingin dengar cerita akhirat, besok akhirat dunia tinggal cerita. Masya Allah, menyesal kita. Dekat dunia ni tempat ceritanya akhirat. Dunia ni inilah kita cerita sembahyang berjamaah apa rasa. Ini tempat cerita akhirat dan ni nak cari habuan, nak cari ganjaran lah kalau dapat. Dunia tempat cerita akhirat. Nanti tuan-tuan puan-puan dalam kubur sana namanya alam akhirat. Dunia tinggal cerita je kan. Menyesal kita. Allah menyesal. Siapa-siapa yang tak hiraukan panggilan Allah, yang tak kisah dengan panggilan Allah, kita khawatir nanti besok di alam akhirat dunia tinggal cerita, menyesal, nak balik, nak amal, yakin dekat akhirat dah tak pakai apa. Walaupun walaupun satu zahrah, yakin dia tak pakai langsung. Nanti balik ataupun sekarang lah, kalau hari Jumaat masjid kan kita baca surah Sajdah tu kan, kita rujuk kat situ. Biasalah ustaz-ustaz sebut apa permohonan kita nanti, yang keadaan kita besok dah kalah lah, kita kalah lah, dah tak ada nasib lagi. Dia kata mohon pada Allah, Rabbana absarna, wahai Allah, dan nampak dah kita. Nampak apa kan? Allah Ta'ala gambarkan azab, tak mungkin. Rabbana absarna, ya Allah, kau dah nampak ni. Wa sami'na, dah dengar. Nampak di sana tu, dengar tu, yakin kita, memang yakin. Adakah yakin masa tu ada nilai tu? Ni yang kita nak nilai sekarang ni. Nak yakin sekarang kan? Ini Allah panggil ada kejayaan ni, yakin datang. Dekat sana tak ada. Kemudian apa dia kata? Farji'na ya Allah. Dalam ayat Quran tak ada farji'na ya Allah. Farji'na. Tentang aku tu nak balik pada tu, nak balik ke dunia. Ya Allah, nak buat apa kau nak balik? Nak amal salihah. Menyesal itu akhirat tu, nanti dunia tinggal cerita. Ingat itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini aku dulu ya Allah, ini dulu ya Allah. Sana nanti tahu nak balik, nak amal soleh. Kenapa nak amal soleh? Kenapa nak balik? Inna muqimun. Aku sekarang dah yakin ya Allah.
Aku yakin ya azab kau ada rupanya. Nikmat ni ada rupanya. Azab neraka rupanya ada. Nikmat syurga rupanya ada. Yakin nak balik? Tuan-tuan, agaknya balik ke? Ini yang namanya sekarang dunia nak cerita akhirat, nanti akhirat, dunia tinggal cerita. Ini yang kita khawatir. Apa bekal kita untuk menghadap Allah Ta'ala? Adakah sudah cukup? Sekadar dengan umur kita yang pendek, amal yang sedikit, adakah cukup? Tempat hari dunia yang pendek masanya untuk cari bekalan ke satu tempat yang panjang. Bukan panjang, bukan. Tak ada masa habisnya. Adakah cukup? Sebab itu tuan-tuan, Allah sayang dengan umat akhir zaman. Allah sayang sangat. Buat satu dapat 27 ganda. Apa dia? Sembahyang berjamaah. Buat satu dapat 27. Allah bagi tawaran. Daripada lisan siapa tu? Lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat satu dapat 27. Kenapa kita sebagai hamba sombong dengan Allah? Tak nak kejar perkara ini. Apakah kita rasa kita telah cukup? Tuan-tuan, insan terpilih Allah beri kecukupan mudah-mudahan. Tambang untuk kita jumpa Allah kalau setakat satu balas satu, kita rasa khawatir tak sampai. Tapi sekarang satu balas 27, satu balas 10, satu balas 700 lagi. Ini umat mana ni? Umat akhir zaman yang namanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah kekalkan dalam diri kita terus menerus sampai bila kita sampai bila sampai nanti kita tak ada lagi. Saya harapkan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita keluar daripada majlis ini Allah Taala sebut nama-nama kita di kalangan malaikat yang berdekatan dengannya. Masya-Allah, tuan-tuan, ini hadis riwayat Muslim daripada Abu Daud. Hadis riwayat Muslim. Ya, 4 perkara tadi. Apa yang pertama? Duduk je insya-Allah. Allah turunkan ketenangan dalam diri tuan-tuan puan-puan. Duduk je insya-Allah. Ghasyyathumur rahmah. Allah liputi kita dengan rahmat kasih sayangnya. Duduk saja insya-Allah. Khafathumul malaikah. Kita dikelilingi oleh malaikat yang tak jemu-jemu, tak putus-putus doa kepada kita, kepada Allah. Allah, engkau ampuni mereka. Allah, engkau sayangi. Tuan-tuan, ini bukan malaikat. Dan saya berharap, tuan-tuan juga mungkin berharap sangat, Allah sebutlah nama aku ya Allah dekat sebelah malaikat yang berdekatan denganmu. Ini yang disebutkan wa dzakarallah, dan Allah akan sebut macam kita zikirlah, zikrullah, sebut Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini hadis wa dzakarallahu fi man indah. Allah sebut kita di mana? Pada nama kita di malaikat yang indahu, yang ada dekat dengan dia. Jadi dia kita harap sekarang mudah-mudahan duduknya kita cari redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terjauh daripada bala, wabak, musibah, fitnah yang ada sekarang, yang Allah terus turunkan, nak ditangkis, nak diubah, susah dari orang. Kerana hari ini manusia yang namanya hamba lah, yang namanya manusia ini semakin jauh dengan Allah, semakin jauh dengan Allah. Tawakalnya tidak kepada Allah, takutnya tidak kepada Allah, harapnya tidak kepada Allah. Ini yang menjadikan kita semakin rosak, dan Allah biarkan dia terus berlalu, tak mungkin ditarik balik. Kerana apa? Kerana hati kita terus hanyut harap selain daripada Allah. Sedangkan Allah harap kita, Allah rindu kita apa? Rindu kita, engkau kena takut dan harap kepada aku. Uji semakin berat, semakin berat. Untuk apa? Untuk diampunkan dosa. Yang kita tak diuji, kita rasa alhamdulillah, ya syukur. Apa bantuan kita pada yang diuji? Untuk kita ditingkatkan pahala. Satu untuk diampunkan dosa, satu untuk ditingkatkan pahala. Kerana apa? Terus ujian turun. Saya nak sebut hari ini kerana manusia semakin jauh harap kepada Allah, manusia semakin jauh takut kepada Allah. Bukan semakin dia takut, semakin jauh takut kepada Allah. Macam-macam dia takut. Tapi dengan Allah macam kurang dia takut. Macam-macam dia harap. Dengan Allah makin kurang harap. Ini tuan-tuan, ulama kata apa? Kita tunggu lagi. Entah wabak apa lagi datang. Ya, ini saya pandang sini. Kita tunggu lagi. Entah wabak apa lagi. Kita tunggu lagi, entah bala apa, entah musibah apa lagi, fitnah apa lagi. Selagi umat, selagi hamba ni
yang ada kalimah la ilaha illallah, dipanggil oleh Allah, tak nak kembali. Tak nak kembali ke mana? Kembali ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi siapakah hari ini yang tak payah datang solat berjamaah? Ya. Kita sambung lagi. Tadi itu sama jugalah berjamaah juga. Ya, perkara yang ke-14. Orang ini kalau ada pada diri dia tak apa dah. Dipanggil tak payah datang. Allah Ta'ala panggil tak payah nak datang. Kerana ada dia ini pada diri dia. Apa dia? Dia menguruskan jenazah. Orang yang mengurus jenazah dan takut terlewat mengebumikannya. Kalau tak takut terlewat pun masih belum lagi. Namun hari ini kena ambil dari segi pembahagian hukum di situ. Apa hukum mengurus jenazah? Hukum dia fardu kifayah. Apa hukum solat berjamaah? Hukumnya fardu kifayah. Solat berjamaah boleh dilewat. Uruskan jenazah dulu. Ya, solat jamaah boleh dilewat. Uruskan jenazah dulu. Kalau jenazah ini ada perkara yang menyebabkan haid pada dia, perlu diuruskan segera. Kalau tidak, jadi asbab mungkin busuk atau sebagainya, maka di ketika itu orang yang ditugaskan untuk mengurus jenazah, kalau takut terlewat menyebabkan beberapa perkara yang tak elok pada jenazah, maka orang itu tak perlu solat berjamaah. Adakah mereka sekarang ini yang tidak datang solat berjamaah, mereka sibuk sedang mengurus jenazah? Yang dipanggil tak datang, adakah sedang sibuk mengurus jenazah? Mungkin kita kata tidak, ataupun hujan lebat. Adakah kita balik tu aja yang pertama dulu, hujan lebat, jalan lecak, angin sejuk, panas sangat. Adakah sekarang yang tak dapat datang ni kerana hujan sangat lebat, menyebabkan jalan terlalu lecak dan licin? Ataupun sekarang ni sangat sejuk cuacanya, yang dapat lepas tu? Adakah itu yang ada sekarang? Kalau tidak, langsung tidak diunsurkan, tidak. Kena datang juga raih panggilan Allah ni, datang dalam. Nak saya ulang lagi tuan-tuan. Ustaz Lutfi Muharram ini kalau sampai live kita ni, kalau ustaz tu dengar, yang syarah kitab Matan Zubat di Madrasah Seri Petaling, dia sebut dalam syarah Matan Zubat, dia di sana kitab Safinatun Najah, dan di Aikil tu kitab Matan Zubat, dia syarah dalam bab azan, tuan-tuan, dalam bab azan hari ini tentang Allah panggil ni, tentang Allah panggil dalam bab azan. Siapakah mereka nanti satu golongan yang akan bangkit dekat dunia ni, ataupun ada golongan yang akan bangkit nanti di saat-saat nazak dia Allah pekakkan. Kan pernah dengar tu, mungkin saya juga cakap, di saat nazak Allah pekakkan. Allah pekatkan kalimah apa? Allah tak pekatkan kalimah cerita alam maya ni, tak ada. Allah pekatkan kalimah tauhid. Tuan-tuan, itu tu hukum, macam dihukum dah kita. Allah pekatkan dengan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, Nabi perintahkan, ni cerita tentang jenazah kan, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah, kata Nabi. Talqinkan mayat-mayat kamu itu yang nazak, yang nak meninggal, talqinkan. Apa maksud talqin? Ajarkan. Ajar apa tuan? Kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Sebab Nabi kata apa? Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam dia, akhir perkataan dia, ucap la ilaha illallah, jaminannya apa? Syurga. Itu Nabi suruh, memang kita buat. Dan tuan-tuan, apa kata Maulana Lutfi Muharram dalam bab azan, nanti akan bangkit satu golongan ini. Siapa dia? Talqinlah kalimah la ilaha illallah, tak akan dengar. Karena apa tuan-tuan? Mereka buat tak dengar Allah panggil. Allah panggil, buat tak dengar. Bila Allah panggil? Sehari semalam Allah Ta'ala panggil 5 kali. Sedangkan alasan-alasan sampai setakat ni tak ada pada diri kita. Alasan tak ada sekarang. Kita tak sakit, kita tak takut. Dulu musim pandemik, musim
yang lepas. Memang kita takut, tak apa, kerana takut. Memang ada pun dalam perkara kita yang lalu. Takut, tak apa, jangan pergi. Sekarang dah tak takut dah. Pergi pasar tak takut. Pasar malam, pasar siang, pasar tani, pasar apa, berpasar semua tak ada yang takut. Takkan pergi masjid takut. Memang kena pergi masjid takut. Kerana pergi masjid saya takut dengan Allah. Atau tak apa juga. Sekarang takutnya dengan yang lain. Tak takut dengan Allah. Apa yang kita jawab? Listkanlah jawapan. Besok jumpa Allah. Listkan jawapan. Tempat yang sangat mulia kata Allah. Tempat yang sangat baik yang namanya masjid. Yang Allah paling suka. Kenapa kita nafikan? Tempat yang Allah bagi ganjaran yang berlipat ganda. Kenapa kita tak berapa nak? Kerana kita sombong. Ulama kata kerana kita sombong dengan Allah. Sedia je. Sediakan jawapan, sediakan. Listkan kan. Esok jumpa Allah. Apa kita jawab? Tuan-tuan, esok jumpa Allah. Tunduk wajah kita menghadap ke bumi, menitis peluh. Menitis peluh tu bukan peluh yang menitis, tapi daging-daging kulit muka yang jatuh. Kenapa? Malunya, takutnya depan Allah. Apa dia jawab? Kerana apa bisa tunduk muka tak boleh jawab apa-apa? Kerana muka yang mulia ini, muka yang cantik, muka yang kita hias ini, susahnya nak sujud di tempat sujud. Apa bisa kita nak buat? Jadi mudah-mudahan dah khawatir kita dah. Mudah-mudahan kita terus Allah pilih. Kita bukan orang yang menguruskan jenazah. Apabila seseorang sudah meninggal dunia, maka disunatkan menyegerakan pengurusan jenazahnya. Tuan-tuan, ini ada hukum kata sunat segerakan. Tapi kan ada hukum kata wajib disegerakan. Wajib disegerakan. Tengok keadaan jenazahnya. Tapi kita patut ambil yang wajib disegerakan. Kita lihat apa ayat. Kenapa wajib disegerakan? Kenapa sunat? Dia tak kira lah nak pilih yang mana. Untuk apa? Untuk mengelakkan daripada kemungkinan berlaku perubahan pada mayat. Kalau dah berubah, wajib segerakan. Untuk mengelakkan berubah, sunat segerakan. Kalau dah berubah, dah wajib segera. Jangan tangguh, tak ada. Kalau tangguh, kita khawatir yang hidup berdosa, yang dah meninggal, tak ada apalah bagi dia. Antara dia dengan Allah, tinggal dosa yang dilakukan yang lalu. Untuk dimuhasabah, untuk dihisab oleh Allah Ta'ala. Tapi kita yang hidup ni, ambil tanggungjawab. Imam Ahmad berkata, kemuliaan mayat ialah menyegerakan persiapannya. Tuan-tuan, satu tanda lah. Bukan setakat disebut oleh Imam Ahmad sahaja. Tanda-tanda kemuliaan mayat ialah mudah matinya. Satu, kemudian segera mandinya. Dua, kemudian segera dikafan. Kemudian segera disolatkan. Kemudian segera dikebumikan. Ini Allah. Kan ada orang yang macam gitu. Jadi jangan pula mana kita ini lambat urus mayat ni. Ini banyak dosa. Jangan. Saya tak suruh label macam itu. Tak. Ini nak dikebumikan payah kenapa? Bukan ya. Ini banyak dosa. Jangan. Kita bukan nak menghukum, tak. Jadi ini ciri-cirinya lah. Matinya mudah. Kemudian diuruskan mandinya mudah. Kemudian dikafannya mudah. Kemudian disolatkannya mudah. Kemudian dikebumikannya mudah. Dia jadi susah apa? Bila lambat dimandikan. Jadi susah nak dikafan. Bila susah dikafan, pengurusannya lambat jadi semuanya. Jadi dia sembahyang dah jadi lambat, akan berturut-turut jadi lambat. Jadi di sini ya, mudah-mudahan kita nanti mudah meninggal kita. Tuan-tuan nak mudah meninggal ni kan, nak mudah mati. Salah satu panduannya apa? Walaupun hadis ni kata siapa nak jumpa Allah, maksud meninggal ni sebenarnya jalan untuk kita jumpa Allah. Apa dalam hadis disebut masarrahu. Siapa yang nak mudah, siapa yang ingin nak senang. Masarrahu. Siapa yang nak senang, ayyalqallahu ta'ala, untuk jumpa Allah, mati senang. Radan, esok-esok, musliman, keadaan selamat. Siapa nak jumpa Allah esok dalam keadaan selamat, falyuhafidhu, dia kena jaga ala haula'is salawat,
Di atas ini sembahyang. Apa ini sembahyang? Yang 5. Nak sembahyang macam mana? Haitsu yunada bihinna, di mana tempat yunada, diserukan adzan baginya. Allahu Akbar. Siapa nak senang ke macam gitu je. Jalannya ada rupanya. Man sarrahu Allah Ta'ala ghadan musliman, siapa yang ingin senang jumpa Allah dalam keadaan dia musliman esok, falyuhafidhu, dia tidak boleh tidak jagalah ulai salawat, jagalah ini sembahyang yang 5. Haitsu yunada bihinna, di mana tempat adzan diadzankan. Kita usaha je lah, mudah-mudahan matinya mudah. Jadi dah mudah matinya, nanti jalan untuk menuju sirat pun mudah, ya Allah. Musurat mudah, masuk surga pun mudah. Dah tu lepas sirat masuk surga mudah, bi ghairi hisab. Ya dakhulul jannah bi ghairi hisab. Masuk surga tak dihisab pula, ya Allah, mudah. Jadi kalau dapat dah, kalau nak kita tak nak dihisab oleh Allah. Kalau boleh ya tak nak, ya Allah. Kalau boleh tak nak. Tentukan dengan dalam hadis satu riwayat tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap selepas solat dia, Nabi zikir apa? Siapa ingat? Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Saya pernah sebut, kenapa Nabi letak penuh harapan? Wahai Allah, Engkau hisab ya Allah aku dengan hisab yang ringan. Nabi pun letak penuh harapan, rayu sentiasa kan. Kita pernah merayu kan? Allah, hisab aku ya Allah dengan hisab yang ringan. Tentu. Ini kita kalau dihisab tak tahu nak cakap lah. Jaga je lah semayang, datang ke kaki yang sama, lintas sirat mudah masuk surga tanpa hisab. Sebab apa? Macam mana boleh sampai kepada kita? Sayyidatuna Aisyah dalam riwayat kerap dengar Nabi sebut perkataan ini ketika lepas sembahyangnya. Aisyah dengar Nabi sebut apa? Zikir yang berbentuk doa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, kata Nabi, Engkau hisab ya Allah dengan hisab yang ringan untuk aku. Tuan-tuan, Nabi merayu pada Allah untuk hisab yang ringan. Aisyah kata kepada Nabi, ya Rasulullah, Engkau perlu minta dihisab ringan, sedangkan Engkau akan dihisab oleh Allah. Mana ada dosa yang Nabi lakukan? Suci hatinya, tak ada maksiat, tak ada dosa. Tapi Nabi kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku kalau dihisab oleh Allah, aku pun sanggup. Dan kita siapa? Kita siapa? Sebab itu ditunjukkan jalan supaya jangan sangkut. Allah panggil, kita sangkutkan hati kita kat masjid. Allah. Cuba-cuba. Allah panggil, kita sangkutkan hati kita kat masjid. Kan ada dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi apa? Ada 7 golongan yang nanti di bawah naungan arsy Allah, naungan kerahiman Allah Ta'ala di akhirat. Siapa salah satunya? Yang keempat, rajulun qalbun mu'allaqun fil masjid. Orang yang hati sanubari terpaut pada masjid. Ini kan orang yang terpaut pada masjid, dia datang masjid, adzan subuh datang, kan boleh sembahyang kat rumah, bukan tak boleh sah apa. Tapi kerana hati sanubari terpaut pada masjid, masuk subuh 6 1 minit, 5 1 minit dah sampai. Masya Allah. 7 golongan. Pemimpin yang adil, orang yang berzikir ingat pada Allah hingga keluar air mata takut kepada Allah, orang yang diajar bawa maksiat oleh perempuan yang menolak dan takut kepada Allah. Dan yang keempat juga, apa dia? Rajulun qalbun mu'allaqun, kata Nabi. Apa mu'allaq? Yang terpaut, tersangkut dah saya kata, terpaut. Jadi kalau kita tak nak sangkut besok dekat sirat, sangkut hati kita sekarang ke masjid, panggil datang ya. Panggil datang. Tentang menguruskan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menguruskan mayat ini lagi tadi disebut telah ada pada diri kita syarat-syarat untuk jadi mayat.
Dah ada loh. Dah tua. Bukan tua syarat jadi mayat. Syaratnya daripada kita. Ada usah sakit. Bukan sakit. Syaratnya jadi mayat bukan sakit. Bukan tua, bukan sakit, bukan satu pun bukan syarat nak jadi mayit ini. Syaratnya apa tuan? Apa syaratnya tu? Nak kena cari tu. Dalam surah Ali Imran, ayat 185 itu syarat yang jadi milik kita. Syaratnya dah ada. Bukan tua, bukan sakit, bukan susah, bukan balak, bukan wabak, bukan syarat ni mati, bukan. Syaratnya apa? Kullu nafsin dha'iqah. Itu syarat. Kullu nafsin, setiap yang hidup. Kan kita hidup sekarang. Dha'iqatul maut. Dia akan rasa mati. Syarat ada. Bila mati nanti diuruslah kita. Siapa yang nak besok diurus oleh orang lain, orang suka urus dia. Sekarang suka-suka nak urus mayat. Siapa yang esok dia nak mayat dia besok disembahyangkan oleh orang lain, suka-sukalah sembahyang. Suka-suka sembahyangkan. Sungguh. Siapa besok nak dia suka ramai dapatnya syafaat orang yang menghantar dia ke kubur, hantar orang ke kubur, hantar mereka ke kubur. Ini yang hantar kubur dengan Pak Bilal dengan Pak Imam. Ya Allah, terjongkong-jongkong dia. Mayat belum masuk dalam kubur, dah termasuk, dah terduduk dalam kubur. Astagfirullah. Kenapa? Sekarang orang dah tak berapa nak suka ambil perkara ini. Tak suka nak sembahyangkan, tak suka nak urus mayat, tak suka nak sembahyangkan, tak suka nak hantar. Kita suka kita sendiri, suka je kita sendiri. Tak tahu suka kita besok ke situlah sama tempatnya. Masya Allah. Jadi mengebumikan mayat ni, bolehkah kita ambil lelah mayat? Kalau dah tak sempat lah, siang tak sempat, apa bolehkah dia mengebumikan waktu malam? Tonton banyak hadis tentang mengebumikan mayat waktu malam. Tak apa, kita boleh cari dalam kitab 4 mazhab tu ada apa nama kitab, boleh cari dekat pustaka Muslim banyak tu. Apa kitab tu? Kitab Abdul Qadir Ar-Rubawi, dia punya musannif, dia pengarangnya tentang 4 mazhab. Tuan cari dekat situ. Kalau kata tak boleh urus mayat waktu malam lah, harus dikebumikan mayat itu waktu malam. Tuan-tuan, dah boleh sembahyang isyarat? Dah boleh sembahyang isyarat tadi? Belum. Jangan pergi sembahyangnya. Siapa sembahyang itu haram hukumnya. Itu syuruk tu namanya. Ada dah sebut kan, itu baru naik matahari tu. Orang Yahudi, orang Majusi bersembah pagi-pagi ini cepat-cepat naik matahari. Kita belum lagi, haram hukumnya. Ambil 13 atau 15 minit, ambil masa, bolehlah sembahyang. Okey. Macam mana? Tentang kenapa saya kata harus? Memang pun sahabiah, sahabat-sahabat perempuan Nabi, sahabat Nabi, ada beberapa dan ramai lagi yang dikebumikan waktu malam. Tak masalah pun. Siapa salah satunya tu? Kekasih Nabi. Siapa dia? Iaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Juga dalam riwayat Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah juga dimakamkan waktu malam. Kenapa waktu malam? Nabi kata, macam inilah kita makamkan Khadijah waktu malam. Kerana apa tu? Kerana kain ridak yang Nabi pakai, yang Khadijah pernah minta pada Fatimah. Kau pernah dengar riwayat tu? Wahai Fatimah, sampaikan salam ibu pada abah, cakap dengan abah makna ridak tu, serban yang abah pakai selalu tu, makna besok jadi kafan mak. Tuan-tuan, Sayyidatina Khadijah berpesan pada Fatimah Zahra, sampaikan kepada Rasulullah minta kain tu, kain serban. Kerana apa? Kerana Sayyidatina Khadijah tahu pakaian sandang Nabi yang ada pada diri Nabi, lagi-lagi ketika Nabi turunnya wahyu, pakaian itu juga akan berserta dengan Nabi ke syurga. Khadijah punya jauh, dia punya fikir, dia tahunya apa? Dia letak di neraka. Padahal siapa Khadijah? Itu pun takut dengan neraka. Minta pada Fatimah. Lalu Nabi kata, jumpa Khadijah, wahai Khadijah, Allah Ta'ala berkirim salam pada engkau, tempat kau ada syurga. Allah. Khadijah dikebumikan malam. Kerana apa? Kain kafan untuk dia, bila ditarik ke kepala, dalam riwayat lah, mudah-mudahan tak tersalah riwayat, tarik ke kepala, kaki nampak, tarik ke bawah, kepala nampak. Orang yang begitu hebat hidupnya, bangsawan, orang kaya Mekah, 2/3 harta Mekah milik Sayyidatina Khadijah.
Bila korban untuk agama Allah semua habis, tinggal pakaian yang disandang di ketika wafat 30 tampal. Ada ulama kata 31 tampal, yang satu dengan kulit kayu. Untuk kafan pun tak cukup. Itu pun takut kalau Allah Ta'ala. Dan tak kasi Allah Ta'ala. Agaknya sanggup kita nak bandingkan dengan Khadijah. Pengorbanan kita. Nah, kita balik ke sini dah. Sayyidatina Aisyah dikebumikan malam. Dalam riwayat. Lagi siapa? Fatimah Zahra. Lagi Khulafa Ar-Rasyidin semua tu ke Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali tidak. Sayyidina Ali dikebumikan tak ada. Abu Bakar, Umar, Uthman, Sayyidina Uthman, tiga-tiga tu dalam riwayat dikata dikebumikan malam. Kerana apa? Kerana tak sempatnya siang, tak apa kebumikan malam. Jangan dikebumikan pada waktu-waktu haram. Ya, kini tidak berlaku lah. Jangan dikebumikan pada waktu haram. Apa waktu haram tu? Matahari betul-betul nak naik tegak tu kebumikan mayat. Jangan, tak apa, ini tangguh tak apa. Tangguhlah lepas Zuhur. Kalau nak buat sebelum matahari tegak ke langit, iaitu apa dikatakan, matahari mula terbit pagi satu pun jangan. Waktu syuruk tadi tu, bukan syuruk, waktu syuruk waktu dah lama dah. Waktu syuruk lah, minta maaf, nanti salah sebut. Waktu isyraq itu waktu dah boleh mengebumikan mayat. Kerana dah berlalu 13 atau 15 minit. Waktu tintin tadi tu haram kebumikan mayat. Jangan. Ambil masa sikit. Sebelum tak apa, selepas tak apa. Lagi sebut, matahari tegak jangan menggumikan. Setelah gelincir ya, maksudnya masa zuhur silalah buat. Sembahyang zuhur dulu yang wajib, fardu ain, kemudian segera wajib fardu kifayah buat. Mudah-mudahan saya tak tersilap dalam live saya sebut ni. Tuan-tuan, kalau kita lepas sembahyang zuhur, sebelum zuhur dah datang dan mayit dah diangkat, jenazah dah sampai. Lepas sembahyang zuhur, apa yang kita perlu buat? Pilihan kita adakah solat ba'diyah zuhur atau sembahyang mayat. Tuan-tuan, ini di sini kena buat pilihan baik-baik. Ada yang sangat patut, pendapat yang sangat patut. Lepas sembahyang zuhur, bila jenazah dah sampai, terus sembahyang jenazah. Habis bila nak sembahyang ba'diyah zuhur, sembahyang ba'diyah zuhur selagi belum masuk waktu asar, ada lagi ba'diyah zuhur. Cumanya afdalnya bukan. Jadi apa dia masalah? Kalau jenazah dah ada, takkan menurunkan jenazah sampai daripada pukul 1, daripada pukul 1:30, 2:30, 3:30, takkan sampai 3 jam, tak apa. Lepas sembahyang jenazah boleh buat sembahyang ba'diyah zuhur, tak masalah. Dan saya kira ni antara sunat muakkadah. Apa sunat muakkadah? Dituntut untuk sembahyang sunat selepas zuhur dengan fardu kifayah. Mana nak buat? Tak apa, boleh juga sembahyang sunat dulu, tak apalah. Tinggal siapa suruh pergi masjid. Dah dipikul pergi masjid, apa pergi masjid, tinggal kat rumah. Jadi kita sembahyang zuhur terus pergi rumah. Saya dah cari dia punya dah cari akhir hidup kita, akhir sunnah kita kat masjid. Bagus, tak apa, bawa ke masjid. Tapi hari ni kita nak mana dulu? Sampai kalau nak doa, ambillah doa paling ringkas. Ambil rukun doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu selawat terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tak apa tuan, saya lagi ikut pada guru kita, cepatkan segerakan sembahyang jenazah. Habis kalau nak sembahyang ba'diyah zuhur dulu boleh tak? Boleh, tak apa, boleh pun. Lambatkan sikit tak apa, tapi afdalnya disegerakanlah. Siap nak tunggu lama dah. Kalau dia dah nak dapat nikmat, dah lama dapat nikmat dah. Bukan pula kalau kena azab, kita dah melamus dah, dia nak akal hidup ni, nanti lambat sikit dia azab. Tak, dia jalan juga walaupun tak di tanah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, jangan kebumikan mayat ni. Ialah kalau tadi menguruskan jenazah tadi, tak nak sembahyang jemaah, tak apa, dia terlepas. Nak terus uruskan, jangan diuruskan hingga matahari hendak terbenam, hingga matahari terbenam. Jadi lepas asar, merah-merah matahari jangan diuruskan dululah, tangguh je. Bila lepas asar dah agak lewat, tapi kalau belum lagi matahari merah tu, masih belum nak terbenam, tak apa, sila buat. Tapi kalau dah masa dia nak terbenam, jangan aja. Tangguh je. Sebab itu ialah sama dengan waktu-waktu haram tunaikan solat. Kerana haram solat naik matahari, haram solat matahari tegak,
Haram solat matahari terbenam tu, nak terbenam tu haram. Bila dah terbenam, wajib sembahyang maghrib. Kan situ. Jadi itulah urusan jenazahnya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, kita rujuklah, kita dah ada tuan-tuan, lesen kita dah ada. Kita dah ada, alamat kita dah ada. Apa lagi? Syarat kita dah ada. Lesennya hidup. Ni lesen kita mati. Alamatnya apa? Alamatnya kita hidup. Ni alamat kita mati, ya. Bukan kerana mati kerana tua, tak. Kan berlaku. Ya, di kampung kenangan sembahyang zuhur berjamaah tu. Isteri kejut atas sembahyang asar tak ada. Allah, senangnya. Allahu akbar. Dia tak ada syarat tua pun. Tak ada syarat tua, tak ada syarat sakit, tak sakit. Boleh berjamaah. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah bagi kita peluang hari ini buat berjamaah. Kaki yang sama mudah-mudahan mudah untuk ke mahsyar, mudah untuk ke mizan, mudah untuk ke sirat, mudah untuk ke syurga bighairi hisab, dengan tanpa dihisab. Okay. Satu hari lagi insya-Allah. Apa disebut di sini? Anil Husain bin Wahwah anna Talha bin Bara radhiyallahu anhu marida fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqala inni la ara Talhata illa qad hadatha fihi al-maut fa adhinuni bihi wa ajilu fa innahu la yanbaghi li jifatil muslim an tuhbasa baina dhahra ahli. Disebut Abu Dawud daripada Husain bin Wahwah bahawa Talha ibn al-Bara jatuh sakit, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahinya dan baginda bersabda, aku dapati Talha sudah diambang maut. Inni la ara Talha illa qad hadatha fihi al-maut. Itu hadisnya. Maka beritahulah kepadaku apabila ia sudah meninggal dunia, masuk segera. Cepat bagi tahu Nabi kalau Talha meninggal dunia, dan segerakanlah pengurusan jenazahnya, kerana tidak elok disimpan mayat seorang muslim di kalangan keluarganya. Bukan juga keluarga Nabi, tetapi keluarga kita juga. Kalau boleh, sebolehnya cubalah jangan disimpan. Daripada hadis riwayat Abu Daud tentang jenazah. Jadi mudah mati, mudah mandi, mudah kafan, mudah sembahyang, mudah ke bumi, tanda-tanda ada kebaikan pada jenazah. Okey. Jadi mudah-mudahan Allah Taala pilih saya, tuan-tuan perempuan yang ini buat korban masa, tinggalkan rumah seketika menuju ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Taala. Mudah-mudahan kita hari ini tergolong orang yang dalam maghfirahnya Allah Taala, sentiasa dapat pengampunan Allah Taala, dan dipermudahkan bagi kita langkah-langkah menuju syurganya Allah Taala insya-Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allahul aman al-aman al-aman ya arhamu min kulli rahim ya a'lamu min kulli alim ya ahkamu min kulli hakim ya akramu min kulli karim ya a'zamu min kulli 'azim ya aqdamu min kulli qadim. Khallisna minal waba, khallisna minal waba, khallisna minal waba ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.